Hai, selamat datang ke channel Cikgu Epon. Cara mudah untuk memahami dan mempelajari bahasa Melayu. Selamat belajar. Assalamualaikum dan selamat sore. Apa khabar semua? Okey, selamat datang cikgu ucapkan ke channel Cikgu Epon. Baik. Agak-agak murid-murid, apa yang kita akan belajar hari ini? Mari kita lihat. Ya. Hari ini cikgu akan ajar murid-murid tentang kata ganti nama diri. Baik. Apakah itu kata ganti nama diri? Kita lihat. Baik murid-murid, kata ganti nama diri ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Nama orang saja murid-murid ya, bukan kayu, bukan benda dan sebagainya. Untuk mengganti perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Ya. Okey. Bukan binatang pun tak boleh murid-murid ya, walaupun benda hidup. Itu sebab selalu berlaku kesalahan kita sebut dia pada kucing. Tak boleh tu. Ya. Kata ganti nama diri hanya untuk orang. Ya. Baik. Ada berapa kata ganti nama diri murid-murid? Okey, mari kita lihat. Baik. Kata ganti nama diri murid ada 3. Ya. Kata nama diri ada 3. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama ialah kata ganti diri yang digunakan untuk orang yang sedang bercakap. Okey. Manakala kata ganti nama diri yang kedua pula digunakan untuk orang yang sedang mendengar. Kita tukarkan nama orang yang mendengar itu. Boleh korang jelas, jangan risau. Nanti kita tengok. Yang ketiga pula, kata ganti nama diri yang digunakan untuk orang yang sedang diperkatakan. Orang yang sedang diperkatakan ini murid, orang itu tiada di situ. Maksudnya orang tu tak ada. Bukan orang yang bercakap, bukan orang yang mendengar. Itulah dia yang sedang diperkatakan. Baik. Untuk ketiga-tiga kata ganti nama diri ini murid-murid, kita bahagikan kepada 2, iaitu tunggal. Tunggal maksudnya satu. Tunggal maksudnya satu. Baik. Satu maksudnya orang yang sedang bercakap itu seorang. Murid kena jelas ya. Tunggal itu maksudnya satu, orang yang sedang bercakap itu seorang. Contoh saya. Murid boleh faham ya? Contoh saya. Aku. Jelas? Saya dan aku. Aku ni biasa murid gunakan ketika berbual dengan kawan. Betul? Contoh, murid sedang berbual dengan kawan, murid takkan sebut contoh nama murid ialah Ali. Ali, Abu, jom pergi ke kantin. Aku lapar lah. Ayat yang kan akan gunakan dengan kata ganti nama diri. Itulah dia fungsinya. Okey. Selain kata ganti juga digunakan untuk jamak. Apa pula jamak? Okey, cikgu terangkan. Tunggal satu, jamak lebih dari satu. Maksudnya 2, 3, 4, 5, 6. Contoh kami. Okey. Contoh yang biasa cikgu gunakan di sini murid-murid, kalau kita pembelajaran semua, cikgu akan gunakan 2 orang murid. 2 orang murid ini akan datang berjumpa cikgu, meminta izin untuk keluar ke tandas. Jika murid ini bercakap, contoh, cikgu izinkan saya pergi ke tandas, seorang sahaja yang cikgu benarkan, iaitu orang yang meminta izin tadi. Orang yang meminta izin tadi, dia cuma meminta izin untuk dirinya. Kalau 2 orang nak keluar pergi ke tandas, sepatutnya dia menggunakan kami. Sepatutnya kata ganti diri yang digunakan ialah jamak, lebih dari seorang. Jadi apa yang patut dia buat, dia patut gantikan diri mereka dengan meminta izin, cikgu izinkan kami pergi ke tandas.
Barulah cikgu akan izinkan kedua-duanya pergi ke tandas. Boleh jelas ya? Okey, bagus. Kita teruskan. Kalau kami, contoh dua orang murid tadi murid, katakanlah Abu dan Ali ingin, cikgu izinkan ke tandas. Cikgu izinkan kedua-duanya pergi ke tandas. Tetapi kalau mereka datang dan salah seorang meminta izin, cikgu izinkan kita pergi ke tandas, cikgu tak akan izinkan. Murid tahu kenapa? Sebab bila kita, termasuk cikgu pun kena pergi ke tandas. Itu beza antara kami dan kita. Murid boleh faham? Ya? Kalau dengan cikgu-cikgu pun kena pergi tandas, habis siapa yang nak mengajar di dalam kelas? Jadi murid nampak ya perbezaan antara kami dan kita. Jadi murid jelas ya, cikgu terangkan apa beza tunggal, apa beza jamak. Ya. Yang pertama ini kita sedang membincangkan kata ganti nama diri untuk orang yang sedang bercakap. Orang yang sedang bercakap maksudnya orang itu sedang bercakap, sedang berkata-kata. Okey. Boleh ya. Kita tengok pula kata ganti nama diri yang kedua, iaitu orang yang sedang mendengar. Orang yang sedang mendengar ni maksudnya begini murid. Orang itu tak bercakap pun. Dia dengar orang cakap dengan dia. Okey. Begitu juga, sama juga macam kata yang pertama tadi, ada tunggal dan jamak. Kita tengok tunggal nama. Contoh awak. Orang yang sedang bercakap, murid, contoh cikgu sedang bercakap dengan seorang murid, cikgu akan beritahu dia, Abu, awak hendak ke mana? Nampak tak? Cikgu tukarkan nama Abu tadi dengan awak. Dia mendengar, dia tak bercakap. Itulah kata ganti nama diri yang kedua murid-murid. Dia mendengar. Cikgu tak cakap, Abu nak ke mana? Pelik pula bunyinya kan? Cikgu akan tukarkan nama dia dengan kata ganti nama diri. Ingat, cikgu dah terangkan tadi. Kata ganti nama diri menggantikan nama orang. Okey murid-murid? Mudah je kan? Tak susah. Begitu juga. Ya, anda. Ya, engkau. Begitu. Biasanya engkau ni murid-murid digunakan dalam ayat untuk bercakap dengan contoh orang sedang berdoa dan sebagainya, memohon sesuatu daripada Tuhan. Dia akan guna engkau. Okey. Jamak pula murid-murid, sama juga jamak orang yang sedang mendengar. Okey. Seorang sedang bercakap ataupun dua orang sedang bercakap, yang lain-lain tu mendengar. Kita guna kalian. Contoh, cikgu di dalam kelas. Murid-murid, kalian tidak dibenarkan. Nampak tak? Murid-murid, kalian tidak dibenarkan. Cikgu bercakap dengan orang yang lebih daripada seorang. Cikgu bercakap dengan khalayak. Ataupun nampak Abu dengan dah lah masa cikgu tadi pun minta pergi tandas. Waktu selepas itu pun pergi tandas. Jadi cikgu nampak, cikgu tegur. Abu, Ali, kalian hendak ke mana? Kalian. Cikgu tak guna Abu, Ali. Abu, Ali nak ke mana? Allahu Akbar. Pelik pula kan? Abu, Ali, kalian nak ke mana? Cikgu gantikan dengan kalian. Murid-murid. Okey. Yang ketiga, orang yang sedang diperkatakan. Okey, baik. Orang yang sedang, orang tu tak ada di situ murid-murid. Maksudnya kita sedang bercakap dengan orang yang tiada di situ. Tak pastilah kenapa dia tak ada di situ kan. Contoh dia. Macam mana nak guna dia? Contoh, cikgu masuk ke kelas. Cikgu lihat ada satu meja kosong. Cikgu tahu itu tempat Ali. Ali lagi murid-murid. Ali ni suka betul pergi keluar kelas ya. Cikgu tanya pada Abu. Abu, ke mana Ali? Dia pergi ke tandas cikgu. Tandas lagi. Jadi nampak dia di situ murid-murid. Abu, bila dia menjawab pertanyaan cikgu,
Dia tak guna nama Ali. Dia terus gunakan kata ganti nama diri. Dia pergi ke tandas cikgu. Ada tak Ali di situ? Ali tak ada. Ali di tandas. Maksudnya, kata ganti nama diri yang ketiga, orang yang sedang diperkatakan, orang itu tiada di situ. Jelas murid ya? Mudah aja. Begitu juga dengan ia dan beliau. Beliau ini murid-murid kita gunakan untuk orang yang lebih dewasa, contoh ibu bapa kita, dan orang yang berpangkat. Maksud berpangkat, orang yang mempunyai jawatan. Contoh guru besar. Okay, contoh, cikgu minta Ahmad lah. Ahmad ni seorang ketua kelas ya. Ahmad, sila pergi ke pejabat. Kamu lihat ada tak guru besar di pejabat? Okay, Ahmad pun turun kelas. Ke pejabat dan cuba mengintai di bilik guru besar. Okay, apa yang dia akan buat? Dia akan balik ke kelas. Dia akan maklum pada cikgu. Cikgu, beliau tiada di pejabat. Ahmad tak cakap cikgu, guru besar tiada. Cikgu, beliau tiada di pejabat. Ahmad menggantikan guru besar tadi dengan beliau. Sebab guru besar seorang yang berjawatan. Boleh faham? Baik, jamak pula. Jamak ini memang kalau cikgu tunjukkan contohnya, murid akan faham. Ya, mereka. Ya, mereka. Balik kepada Ali dan Abu tadi. Ali dan Abu mudah murid ya. Cikgu tak nak guna contoh yang lain. Supaya murid mudah faham. Cikgu masuk ke kelas. Ahmad ketua kelas, cikgu tanya. Ahmad, mana pula pergi Ali dan Abu ni? Ahmad akan jawab, mereka. Mereka pergi ke tandas, cikgu. Mereka pergi ke tandas, cikgu. Ahmad tak jawab, Ali dan Abu pergi ke tandas, cikgu. Tidak. Ahmad akan gantikan nama Ali dan Abu tadi dengan kata ganti nama diri yang ketiga, mereka. Mengapa mereka? Kerana Abu dan Ali dan Abu ialah orang yang sedang diperkatakan yang tiada di situ. Okay, jelas murid-murid ya? Kalau murid lihat pada paparan cikgu ada kotak warna kuning. Kenapa kuning pula ya? Biasa kuning ni melambangkan raja ya. Okey, tak apalah. Di sini kotak kuning ini sengaja cikgu tampalkan untuk kata ganti nama diri bahasa istana. Kita lihat. Better. Better itu maksudnya raja atau sultan yang bercakap murid-murid. Raja atau sultan akan menggantikan dengan namanya dengan better. Better. Macam tu. Ya. Boleh faham murid-murid ya? Raja dan sultan bila berbahasa, baginda tak sebut saya. Baginda akan gunakan nama dirinya dengan better. Akan menggantikan namanya dengan better. Patih pula untuk orang biasa. Macam cikgu. Jika cikgu berkesempatan untuk menghadap sultan ataupun raja, cikgu akan bahasakan diri cikgu dengan patih. Cikgu tak sebut saya. Ya, cikgu tak sebut. Cikgu tak bahasakan diri cikgu dengan saya. Cikgu akan bahasakan diri cikgu dengan patih. Okey. Tuanku ini pula, jika kita bercakap dengan raja, kita bahasakan raja itu sebagai tuanku. Maafkan patih tuanku. Cikgu bercakap, maaf patih. Raja sedang mendengar. Maafkan patih tuanku. Macam tu. Jadi cikgu gantikan nama raja atau sultan tadi dengan tuanku. Okay. Dan yang terakhir murid-murid, baginda. Baginda ini maksudnya kita sedang bercakap tentang raja yang tiada di situ. Ya. Sebagai contoh murid-murid ya. Sultan tiada di istana. Baginda tiada di istana kerana baginda. Kerana baginda berkenan berangkat untuk merasmikan
majlis sambutan Hari Kemerdekaan. Contoh. Ya, kita gantikan nama Sultan tadi dengan baginda apabila kita memperkatakan tentang Sultan atau Raja. Boleh murid-murid? Bagus kalau murid-murid faham. Okay. Adakah anda faham? Cikgu harap murid-murid faham. Ya, dan jelas tentang apa yang kita bincangkan. Sebab contoh-contoh yang cikgu beri tadi, contoh-contoh yang murid-murid biasa lihat dan berkisar dengan kehidupan murid-murid di sekolah. Ya. Tapi untuk memperkukuhkan lagi pemahaman murid-murid, di sini cikgu ada tampalkan satu petikan. Petikan ini murid-murid, cikgu ambil daripada buku teks. Cikgu ambil daripada buku teks. Di sini ada satu petikan, Kenangan Sukaneka. Okay. Cikgu harap nanti murid akan baca. Baik. Apa? Okay, arahannya di sini ya. Baca petikan di sebelah, kemudian kenal pasti kata ganti nama diri yang terdapat dalam petikan. Oh, dalam petikan ini ada kata ganti nama diri murid-murid. Seterusnya, bina ayat menggunakan kata ganti nama diri yang telah kamu peroleh. Maksudnya, murid kena baca dan murid kena kenal pasti yang mana kata ganti nama diri yang terdapat dalam petikan. Untuk makluman murid-murid, ada kata ganti diri, nama diri yang berulang. Itu tak payahlah murid bina ayatnya sampai 2 kali atau 3 kali. Cukup sekali. Sekadar untuk pemahaman murid. Macam mana nak buat? Okay. Di sini murid-murid, cikgu dah kenal pasti satu kata ganti nama diri, iaitu mereka. Ya, mereka ialah kata ganti nama diri. Yang ketiga, orang yang sedang diperkatakan jamak. Okey, baik. Macam mana nak buat? Nak bina ayat. Macam ni caranya murid-murid ya. Murid ambil perkataan yang telah murid kenal pasti, murid tuliskan, kemudian murid guna perkataan tersebut bina ayat murid sendiri. Bina ayat murid sendiri. Jangan ambil daripada petikan ya. Murid bina ayat murid sendiri berdasarkan pemahaman murid. Kemudian gariskan perkataan itu. Sebagai contoh yang cikgu telah buat, mereka bermain sepak di padang. Okay, boleh murid-murid? Okay, baik. Seterusnya, cikgu harap murid-murid dapat bina, kenal pasti, baca petikan, kenal pasti kata ganti nama diri yang terdapat di dalam petikan ini, dan bina ayat. Kesemuanya murid ada 5 kata ganti nama diri. Yang tidak berulang. Jika dikira yang berulang, lebihlah. Tapi macam cikgu dah maklum tadi, kalau berulang, buat sekali sahaja. Okay, murid-murid ya. Boleh faham? Bagus. Okay, murid-murid. Sebagai renungan kita bersama, seluas mana pun dunia ini murid-murid, di mana jua kita berada, ilmu perlu kita tuntut. Jadi, di sini cikgu ingin berkongsi dengan murid-murid, jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Ya, sekarang murid-murid di alam persekolahan, habis alam persekolahan nanti masuk ke alam remaja, di sekolah menengah atas, kemudian murid akan masuk ke pusat pengajian tinggi dan sebagainya. Walaupun telah tamat pengajian, tuntutlah ilmu. Carilah sebanyak mana ilmu. Jangan berhenti daripada mencari ilmu. Kerana ilmu itu perlu untuk menyuluh kehidupan kita murid-murid. Ya. Okey, untuk itu cikgu akhiri pelajaran ini dengan semoga murid jaga kesihatan, teruskan belajar, semoga maju jaya dan jumpa lagi. Bye.